Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah sihat. Cik sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makan Saya apa? breakfast dengan kopi je ini. Tak makan lagi. Kopi je? Yeah. Kopi lover dah ni? Yes. Okay. Sekarang okay? Seronok okay? Ya, Selesa tak? Alhamdulillah selesa. Okay. Sebab sebelum mulakan sesi, kita kena cari tempat selesa untuk mulakan sesi. So, itu akan jadi dia akan jadi faktor untuk tempat baiklah sesi ni. Okay, sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Nur Edina Binti Osman. Dan saya bukan kaunselor daftar di UUM. Dan hari ini saya kaunselor untuk awak untuk hari ini. Jadi boleh perkenalkan nama? Okay. Assalamualaikum. Selamat pagi. Nama saya Nur Ashmin binti Zulkarnain. Cik boleh panggil saya Syikin. Saya berumur 23 tahun. Saya berasal daripada Kelantan dan saya merupakan anak sulung daripada 4 adik-beradik. Dan saya masih belajar. Saya belajar di UUM juga dalam jurusan Hospitality. Oh, belajar UMK. So, lepas ni boleh kita jumpa kat UM. InsyaAllah. So, dia kata awak Kelantan Ya. So, Kelantan kes okey ke makin meningkat? Sekarang semakin meningkat. So, awak kena hati-hatilah, awak tak boleh keluar rumah. So, kes InsyaAllah. meningkat sekarang. Okay. Saya tanya, Ikin pernah join mana sesi sebelum ni? Saya tak pernah join sesi kaunseling sebelum ni. Ni first time Dan saya sesi. Ikin masuk, boleh beritahu sikit? Saya kalau yang saya tahu basic lah, kaunseling tu macam kita datang berjumpa dengan kaunselor untuk cerita-cerita masalah, berkongsi masalah macam tu. Tu je lah yang saya tahu, basic-basic je. Okay, baiklah. Hari ini saya akan beritahu apa itu kaunseling. Ianya merupakan suatu bentuk perhubungan atau pertemuan menolong antara kaunselor dengan klien dalam proses perkembangan dan penyesuaian peribadi klien yang untuk ke arah yang baik secara menyeluruh. Jadi hari ini saya akan membimbing Ikin untuk sesi kali ini dan insyaAllah untuk sesi seterusnya. Okey, jadi hari ini apa yang Ikin nak kongsikan pada saya hari ini? Okay, untuk hari ni saya nak share sikit lah pasal concern saya, salah satu concern pasal belajar secara atas talian. Sebab saya tak balik UM, so basically saya duduk rumah. So saya rasa benda tu macam agak menjadi satu kebimbangan kan untuk saya. Saya rasa susah untuk belajar online ni. Maksudnya dari keluar macam mana? Sebagai contoh macam kita dekat rumah, so macam basically kita ada banyak peranan tau. Kita kena tahu kan, kita dekat rumah macam kita as anak, lepas tu at the same time kita as a student. So macam saya rasa saya macam tak boleh nak bahagi manage masa betul-betul. Sama ada untuk peranan saya sebagai anak dan juga sebagai student. Basically macam sekarang saya fokus on as a student. Tapi bila saya tinggal saya as anak, ni macam akan timbul beberapa isu lah. Macam kita boleh gaduh dengan family. Ya, sebab mungkin mereka tak faham macam kita macam mana kan. Kita bukan cakap duduk bilik saja, duduk tengok laptop, tapi sedangkan kita buat kerja kelas. Itu salah satu concern saya lah. Okay, saya faham. So, before ni Ikin tak jelas kepada parents macam mana Ikin jelaskan kepada mereka jadual Ikin pukul apa. Maksudnya kalau time ni sangat ganggu bagi time untuk kita study. Ada tak beritahu macam apa ni apa pukul apa yang hari ni yang pukul ni hari sekian ada kelas. Pernah tak Ikin tahulah awalnya? Saya pernah juga bagi tahu, maksudnya setiap kali macam kalau mereka
ada tanya buat apa kan. Cakap lah hari ni ada kelas. Lepas tu Syikin kalau free pun Jumaat Sabtu. Jumaat Sabtu okay, Syikin boleh at least boleh tolong banyak sikit lah. Syikin kalau kelas cancel, Syikin tolong lah. Contoh macam sidai pakaian, sidai baju, basuh pinggan, benda tu Syikin buat. Tapi kalau Syikin free, kalau Syikin full time kelas, memang Syikin duduk bilik je Cik Dina. Faham. Jadinya Ikin ada buat macam kan Ikin kan ada peran sebagai seorang, kita ada student sebagai seorang juga personal kalau Ikin ada adik kakak untuk jaga adik. So saya nak tanya, Ikin ada pembagian dual tak? Maksudnya masa ke masa buat timetable. Buat masa sekarang saya ada juga tapi saya rasa macam timetable tu macam tak function sangat Cik Dina. Sebab saya rasa macam just buat random, saya buat random macam buat je macam okay, contoh saya listkan assignment yang ada, saya kena buat tu je. Saya tak ada yang fully macam hari ni kena buat apa, tak ada. Saya just boleh cakap apa kerja tu je. Faham. Okay, jadinya apa yang saya boleh katakan dan saya rasa saya nak bagi satu langkah lah, boleh tak? Ya, kalau untuk tu. Maksudnya saya rasa mungkin patut satu kena motivate diri dulu. Maksudnya kena cari maksudnya apa-apa pun kena buat jadual. Maksudnya macam tu. Maksudnya setkan betul-betul dan kena ada rasa motivate tinggi lah untuk buat sebab kita nak jaga hati dia sebab kita dah duduk rumah sama kan. Jadi itu penting untuk anak dan sebagainya. Jadinya lepas ni kena juga aku cuba untuk kalau boleh dalam seminggu, untuk seminggu dulu. Untuk seminggu tengok macam mana, adakah berkesan ataupun tak. Try untuk ikut follow apa dalam jadual Ikin tu. Okay, nampaknya dan Ikin setuju? Ya, insyaAllah saya try buat. Okay, nampaknya masa pun dah mencuri kita. Jadi saya akan merumuskan apa yang kita bincangkan hari inilah. Okay, apa yang saya cakap, Ikin ada masalah penyesuaian dalam keadaan ini. Ikin tak boleh nak adapt masa antara student dengan pun ataupun seorang kakak keluarga. Jadi Ikin cakap Ikin ada berbalah juga sama ayah kadang sebab diorang tak faham pun ayah lah. Okay. So lepas ni mungkin kita akan sambung sesi seterusnya. So Ikin kalau kita sambung sesi ni. Boleh saya nak buat lagi sesi, insyaAllah. Ya, bagus. Okay, so lepas ni saya akan kontak Ikin lah ataupun bila Ikin free, Ikin boleh kontak saya untuk sambung untuk sesi seterusnya. Baik. Okay, bye. Bye. Terima kasih. Have a nice day. Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa khabar? Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Okay, Alhamdulillah. Dah makan belum? Dah makan kari pap. Wow, sedapnya. Alhamdulillah. Okay. Okay, sebelum kita mulakan sesi ni, saya nak perkenalkan diri saya. Nama saya Nur Ashikin binti Zulkarnain. Saya selaku kaunselor berdaftar di UUM. InsyaAllah dan saya akan menjadi kaunselor kepada awak untuk sesi hari ini dan juga insyaAllah sesi seterusnya. Okay, saya dah perkenalkan nama saya. Sekarang saya nak berkenalan dengan awak. Okay, nama apa, asal mana, umur, dah kerja ke ataupun masih study. Okay. Nama saya Nur Idina binti Osman,
Dina saja. Berumur 23 tahun, menetap di Melaka. Saya belajar di UM, Institut Kedah. Dan umur sekarang saya di Melaka sebab kelas online kan. Dan saya merupakan anak seorang daripada 5 adik-beradik. Okay. So saya boleh panggil awak Dina boleh? Dina. Okay. Saya dah kenal dah dengan awak. Awak orang Melaka. Anak sulung. Okay. Sebelum kita mulakan sesi, saya tanyalah, Dina dah pernah mengikuti ataupun buat sesi sebelum ni? Pernah. Oh, pernah. Saya pernah buat sesi individu sekali dan kelompok sekali. Oh, so maksudnya dua-dua counselling Dina dah buat lah, individu dengan kumpulan. Ya. Yeah. So basically Dina tahulah sedikit kan tentang apa itu sesi counselling. Dina ceritakan kepada saya. Saya tahu merupakan proses menolong antara klien dengan kaunselor untuk memberi penyelesaian kepada masalah klien. Okay. Apa yang Dina cakap tu betul lah. Macam untuk saya terang sedikit lah, macam proses sesi kaunseling ni macam pertolongan yang profesional antara kaunselor dan klien yang saya akan bantu Dina untuk mengetahui pasal diri Dina ataupun persekitaran Dina. Okay, so basically kita dah tahu sedikit sesi kaunseling. Saya nak juga maklumkan dekat Dina yang apa setiap program kita, apa isu-isu yang kita kemukakan di sesi ini ianya tertakluk kepada kod etika kaunselor dan juga kod etika kerahsiaan. Dina tak perlu risau sebab apa semua yang Dina ceritakan dekat saya, saya tak boleh bocorkan dekat mana-mana pihak, melainkan ke Dina ada terniat untuk mencederakan diri Dina, orang sekeliling dan banyak lagi. Saya dibolehkan untuk mereport perkara itu kepada contoh orang atasan saya dan juga mungkin di pihak Dina sendiri. Okey, Dina faham? Boleh? Okey, alhamdulillah. Boleh. Okey, sekarang sebelum saya nak tanyalah dekat Dina apa Dina nak kongsikan apa pada hari ni? Ya. Dina nak kongsi apa-apa ke untuk hari ni? Saya nak cerita tentang masalah keyakinan saya. Saya kurang keyakinan apabila berjumpa lah dengan orang. Maksudnya kalau dalam universiti, saya takut sikit untuk membuat presentation. Saya cepat-cepat dan saya berpeluh dan bila saya presentation tu saya akan bercakap laju sebab takut. And then saya Okay, faham macam yang Dina cakap. Dina nervous kan, terutama untuk buat presentation, dan Dina boleh dah tahu macam Dina nervous dengan berpeluh, nervous. Okay, faham. So macam saya nak tanya juga dekat Dina, sebelum Dina buat presentation tu, Dina ada buat preparation? Ada tu memang ada. Kadang sebelum tu saya akan cakap bercermin lah, try kan. Tapi masih juga tidak, saya pengawal. Nanti rasa saya gagal kot juga pengawal bila saya anxiety tu, bila present tu. Saya rasa malu. Faham, okey, saya faham perasaan Dina sebab sebelum saya menjadi kaunselor ni pun, saya pun pernah lalui fasa student. Saya pun tak dinafikan pada awal tu saya juga nervous. Kalau kita cakap kita tak nervous sebab kita nak present kot. Saya faham perasaan Dina. Dan selain itu, apa yang Dina buat untuk try atasi benda masalah ni? Dina ada buat apa-apa tak? Macam tadi saya bercermin ataupun masa tu saya bercakap dengan saya punya roommate. Maksudnya saya pegang skrip, saya cakap lah dengan dia. Sebab roommate saya tu dia agak orang yang berkeyakinan.
tu kebetulan lah dapat dia. Adalah sikit banyak dia bantu saya mengatasi masalah saya ni. Faham. Alhamdulillah. Saya dapat tahu yang Dina try usaha untuk mencuba cakap apa ni? Mengatasi masalah tu. Okey. Dina sekarang macam dalam proses untuk pembaikan pembaikan Dina dekat Dina, macam contohlah macam Dina cakap tu. Saya nampak Dina pun dah cuba untuk try atasi benda tu. Dan saya nak bagi tahulah sedikit macam cadangan yang saya dulu saya lakukan untuk atasi masalah tersebut juga. Mungkin insya-Allah Dina boleh try apply benda ni. Mana tahu kalau kok jadi, alhamdulillah. Okey, apa yang saya buat, saya akan try cuba untuk expose diri saya. Bagi contoh, saya pernah ambil task sebagai moderator. Tu salah satu cara yang saya buat untuk jadi confident, terutama untuk present dan untuk bercakap di khalayak ramai. So mungkin Dina boleh try cuba untuk cakap sama cabaran. Try. Mungkin kalau ataupun banyak lagi perkara yang Dina boleh buat. Sebagai contoh yang Dina cakap tadilah, macam Dina try bercakap dengan roommate. Tu salah satu cara solution yang baik yang Dina buat. Dan insya-Allah kalau Dina try practice lagi, mana tahu Dina lagi confident untuk bersembang untuk buat presentation dan juga bercakap di khalayak ramai. InsyaAllah boleh. Dina boleh try buat dan kita try tengok macam mana untuk next sesi. Boleh? Dina boleh? Okay. InsyaAllah. Sebab saya pun nak try jadi moderator. Tapi mungkin belum dapat. Dan kot sampai ke tahap tu. Betul, faham. InsyaAllah. Okay, saya faham. Dan Dina jangan risau, apa perkara yang saya cakap ni, Dina boleh try apply. Saya tak paksa Dina untuk betul-betul buat benda tu. Sebab itu semua keinginan Dina dan juga keyakinan Dina sendiri. Dan insyaAllah saya yakin Dina boleh buat. Sebab saya boleh, Dina pun boleh, insyaAllah. Okay. Sebelum kita habiskan sesi ni, saya nak recap lah sedikit apa yang kita kongsi, apa yang Dina kongsikan dengan saya pada hari ini. Apa yang Dina cakap tentang tidak berkeyakinan, terutama dalam berhadapan di khayalat ramai. Betul? Betul. Okay, Dina pun dah cerita sedikit apa yang Dina buat untuk atasi benda tu. Dan saya nampak Dina dalam progres untuk menjadi yang lebih baik. Dan saya yakin Dina boleh buat benda tu. Dan saya juga ada cadangkan beberapa cara lah untuk Dina lakukan. Dan Dina itu semua atas keinginan dan willing Dina sendiri untuk buat benda tu. Dan saya yakin Dina boleh atasi benda tu. Dan insyaAllah kita try tengok progres Dina pada sesi akan datang. Jika Dina bersedia untuk sesi ataupun masih ingin membuat sesi. InsyaAllah Dina masih ingin membuat sesi? Ya, nak. Okay, alhamdulillah. Okay, kita akan set masa dan yang lebih baik untuk kita sama-sama lah kongsi dan kita tengok progres Dina seterusnya. Boleh? Okay, insyaAllah itu saja untuk hari ini. Terima kasih Dina sebab sudi. Terima kasih. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam. Bye-bye. Bye.